Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan perkembangan special middle class dalam kalangan masyarakat Melayu sehingga merdeka. Pengenalan, special middle class atau SMC merupakan darjah khas bagi murid Melayu yang berkebolehan dalam akademik untuk meneruskan persekolahan di sekolah Inggeris. Pendidikan di Sekolah Vernacular Melayu terbatas kerana hanya menyediakan murid sehingga darjah 5 sahaja. Murid dari Sekolah Vernacular Melayu boleh meneruskan persekolahan di Sekolah Inggeris jika lulus dalam peperiksaan kemasukan ke Special Malay Class. Pernyataan masalah. Matlamat utama pendidikan yang diperkenalkan oleh kerajaan British terhadap orang Melayu bertujuan untuk menghapuskan buta huruf, memastikan orang Melayu terus kekal sama ada menjadi petani atau nelayan dan menetap di kawasan kampung. Maka, perkara ini membuktikan bahawa kerajaan British sememangnya tidak berniat untuk mewajibkan pengajaran mata pelajaran bahasa Inggeris kepada murid Melayu. Malah, terdapat isu umur bagi murid Melayu yang ingin meneruskan pengajian di sekolah Inggeris. Murid Melayu yang ingin memasuki sekolah Inggeris mestilah berusia bawah dari 11 tahun. Metodologi kajian. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah kualitatif untuk menghasilkan kajian yang menepati ciri-ciri penulisan sejarah. Penekanan dalam kajian ini adalah analisis dokumen dan manuskrip. Bagi tujuan untuk mendapatkan sumber primer, pengkaji telah membuat rujukan di Arkib Negara Malaysia untuk mendapatkan bahan-bahan primer, terutamanya rekod-rekod tahunan seperti laporan tahunan pendidikan dan laporan tahunan negeri-negeri Melayu bersekutu atau Annual Report of Federated Malay State. Bagi sumber primer, pengkaji telah membuat rujukan di perpustakaan universiti, antaranya Perpustakaan Tunku Bainun di Universiti Pendidikan Sultan Idris untuk mendapatkan bahan-bahan sekunder. Seterusnya, tinjauan kajian. Muhammad Rizwan Idris dalam kajiannya yang bertajuk Perkembangan Pendidikan Wanita Melayu di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu 1896 sehingga 1941 memfokuskan perkembangan pendidikan wanita di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dari tahun 1896 sehingga 1941. Tumpuan kajian beliau adalah perbincangan mengenai pembangunan pendidikan wanita Melayu dilihat dari segi peranan dan komitmen kerajaan British dalam membangunkan pendidikan wanita. Walau bagaimanapun, perbincangan mengenai special middle class terhad memandangkan penumpuan kajian beliau adalah mengenai pendidikan wanita Melayu sebelum merdeka. Seterusnya, bagi Siti Aisyah Abdullah, menerusi kajiannya Latihan dan Perkhidmatan Perguruan Sekolah Inggeris dan Sekolah Vernacular di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu 1896 sehingga 1941 menonjolkan sejauh mana perbezaan dasar kerajaan British terhadap perkembangan skim kemasukan, skim latihan guru, skim gaji dan skim persaraan antara guru sekolah Inggeris dan sekolah Melayu. Kajian beliau juga membicarakan 3 tahap perbezaan dasar kerajaan British, iaitu tahap pertama bermula 1896 sehingga 1905, tahap kedua 1906 sehingga 1917 dan tahap ketiga 1918 sehingga 1941. Walau bagaimanapun, kajian ini lebih memberi tumpuan kepada latihan dan perkhidmatan guru sekolah Inggeris dan Melayu di negeri-negeri Melayu Bersekutu. Maka kajian mengenai special middle class menjadi terhad dan terbatas. Seterusnya, untuk dapatan kajian. Syarat untuk kemasukan ke special middle class, murid yang berminat untuk memohon special middle class mesti berumur tidak lebih 11 tahun. Ketika murid berada di sekolah Melayu, mereka mesti mengemukakan surat pendaftaran kelahiran untuk tujuan pendaftaran sekolah. Hal ini bagi memastikan murid yang berumur 7 hingga 12 tahun sahaja yang boleh belajar di sekolah Melayu. Namun, terdapat juga permohonan ibu bapa untuk memasuki special middle class yang ditolak kerana terlebih umur. Permohonan Cik Muhammad Shah bin Mat dari Kampung Buntut Pulau Temeloh untuk memasukkan anak beliau ke Abu Bakar School Mutakab
ditolak oleh Senior Inspector of School Pahang kerana umurnya lebih dari 11 tahun 17 hari. Keutamaan murid lelaki dari murid perempuan. Pada peringkat awal, hanya murid lelaki sahaja yang terlibat dengan Special Malay Class. Di Perak, murid lelaki yang masuk ke Special Malay Class meningkat sebanyak 316 orang dari tahun sebelumnya, iaitu 200 orang pada 1922. Cara untuk memasuki Special Malay Class. Murid lulusan darjah 4 sekolah Melayu tidak dijanjikan untuk memasuki sekolah Inggeris kerana mereka perlu menduduki peperiksaan kelayakan kemasukan sebelum diterima masuk. Pemilihan ini diadakan untuk menentukan kelayakan seseorang murid untuk belajar di sekolah Inggeris. Antara perkara yang diuji ketika peperiksaan tersebut ialah ilmu hisab, bahasa Melayu, tawarikh, bacaan Jawi dan Rumi dan ujian berfikir. Seterusnya, jika dilihat untuk kurikulum Special Malay Class, Special Malay Class 1 memfokuskan latihan perbualan dan aktiviti bercerita mengenai perkara yang berlaku di dalam kelas. Manakala aktiviti pengukuhan tata bahasa pula berkaitan dengan objek yang berada di sekitar kelas dan badan murid. Bagi pendidikan kesihatan, murid diterapkan dengan sikap yang baik di dalam kelas, cara penjagaan gigi dan rambut serta kulit. Murid juga diperkenalkan dengan cara menjaga kesihatan secara umum. Manakala bagi Special Malay Class 2 atau 2 memfokuskan latihan perbualan dan bercerita menggunakan 4 buku Melayan series. Manakala aktiviti pengukuhan tata bahasa pula berkaitan dengan perumpamaan, cara menulis ketidakhadiran ke sekolah, penggunaan kata hubung, menganalisis ayat aktif dan ayat pasif. Bagi pendidikan kesihatan, murid diajar mengenai penyakit malaria, kitaran nyamuk, dan diet pemakanan ringkas dan cara penjagaan makanan dengan baik. Seterusnya, untuk pakaian bagi murid Special Malay Class, Sekolah Tinggi Melaka tidak menetapkan pakaian rasmi sekolah. Murid bebas memakai pakaian mengikut kebudayaan masing-masing. Bagi murid Melayu, mereka memakai kain sarung, baju kurung dan bersongkok ketika bersekolah. Sultan Ismail College menetapkan murid lelaki memakai seluar pendek dan baju kemeja berlengan pendek. Manakala Zainab School menetapkan pemakaian skirt dan blouse bagi murid perempuan dan pakaian sukan murid perempuan pula adalah short dan short sleeve singlet. Setiap murid mestilah memakai pakaian bersih dan pakaian yang mempunyai kutu akan didenda. Ke aspek kebersihan perlu diberikan perhatian kerana guru-guru menerapkan soal tersebut dalam semua hal termasuk pakaian. Seterusnya, kehadiran murid Special Malay Class. Kehadiran murid ke sekolah adalah diwajibkan. Sekiranya murid yang tidak hadir ke sekolah lebih daripada seminggu, maka pihak sekolah akan menghantar surat kepada ibu bapa murid tersebut untuk mengetahui kedudukan anak jagaan penjaga tersebut yang tidak hadir. Walau bagaimanapun, bagi murid yang tidak hadir ke sekolah disebabkan ketinggalan kereta api, pihak sekolah tidak akan mengambil tindakan. Seterusnya, bagi peperiksaan Special Malay Class, murid yang berada di Special Malay Class akan menjalani peperiksaan pada setiap ujung penggal. Peperiksaan ini amat penting kerana mereka akan menentukan seseorang murid itu dapat naik ke kelas yang lebih tinggi atau kekal di darjah yang sama atau dibuang sekolah. Beasiswa Special Malay Class. Pada akhir tahun pertama, sesi Special Malay Class 1 di sekolah Inggeris, beasiswa akan diberikan kepada murid lelaki yang paling rajin serta memerlukan bantuan kewangan. Namun jika terdapat juga murid lelaki yang diberikan beasiswa lebih awal oleh kerajaan atau pihak sekolah jika mendapati murid tersebut berjaya di sekolah Melayu, ibu bapanya kurang berkemampuan, miskin dan tinggal jauh dari sekolah Inggeris. Secara kesimpulannya, menjelang 1920-an, orang Melayu sudah mula menyedari tentang kepentingan pendidikan anak-anak mereka. Permintaan orang Melayu untuk menghantar anak mereka ke Special Malay Class semakin meningkat, terutama bagi murid lelaki. Selepas tamat Perang Dunia Kedua, permintaan semakin tinggi daripada orang Melayu menyebabkan sekolah Inggeris dibuka di kawasan luar bandar.
Itu sahaja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih.